dalam hayalan impian tak kesampaian merubah segalanya. Keputusan yang menentukan cerah gelap masa depan, cahaya menyinarkannya. Jangan kau musnahkan hari depanmu dan kau gelapkan harapanmu. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kita tahu bahawasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dan diberikan kepada kita ini jasad, diberikan akal, diberikan panca indera yang lain. Dan ini semua merupakan amanah Allah Azza wa Jalla kepada kita supaya kita menjaganya. Allah melarang untuk kita memusnahkannya. Sebab itu seseorang tidak boleh melakukan apa-apa hal yang akan menyebabkan kerosakan pada dirinya. Allah sebut dalam Al-Quran, wala tulqu biaidikum ila tahlukah, dalam surah Al-Baqarah. Jangan kamu campakkan diri kamu kepada kebinasaan. Dalam surah An-Nisa Allah menyatakan wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kamu bunuh diri kamu, Allah itu sayang kepada kamu. Sebab itu maka kita dilarang untuk membuat apa-apa sahaja yang merosakkan akal, merosakkan fikiran, merosakkan jasad. Sebab maka dengan itu arak, dadah, apa sahaja yang merosakkan diri kita diharamkan oleh agama. Lagi dahsyat ia merosakkan, lagi tinggi pengharaman dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana ia adalah amanah. Itu yang pertama kita kena tahu. Yang kedua, kalaulah kita ini telah terlanjur telah melakukan hal-hal ini, apa yang agama suruh kita buat? Agama tak kata supaya kita terus dalam kerosakan. Sekali lagi agama menyantuni kita. Dia menyuruh kita untuk bertaubat. Dia menyuruh kita untuk mengubati diri kita. Usaha melakukan dosa satu dosa, kemudian kita berusaha menghindari dosa setelah kita jatuh kepadanya, dan kita mengalami kesukaran untuk mengubati diri kita, terutama di dalam kes seperti ketagihan dadah dan seumpamanya ini. Usaha kita membaiki diri kita menghadapi cabaran, menghadapi rintangan, bebanan, menghadapi tekanan perasaan dan keinginan, dikira pahala ataupun jihad di sisi agama, kerana kita cuba menghalang diri kita daripada melakukan perkara yang dilarang oleh Allah. Sebab itu pertama kita kena tahu kita dilarang oleh agama mengambil benda-benda yang merosakkan. Setelah kita mengambilnya, walaupun dilarang, kita melakukan dosa yang besar. Pun begitu agama tetap memberikan peluang kepada kita supaya kita terus berusaha untuk keluar daripada kesalahan yang kita lakukan. Maka dengan itu agama menyantuni sekali lagi. Yang pertama halang, yang kedua dah lakukan, agama pujuk datang ke dataran yang baik, datang kepada dataran taubat, datang kepada dataran untuk membaiki diri kita dan menginsafi apa yang telah kita lakukan. Mudah-mudahan kita berdosa pada yang pertama, kita baiki, kita taubat, kita istighfar, kita baiki diri kita, kita berjuang membaiki diri kita. Ia menjadi pahala besar untuk kita di sisi Allah, kerana kita lakukan itu dengan keinginan, kehendak dan hasrat mematuhi ajaran Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada orang bertanya, saya ni dulu dah terlibat dah dengan dadah ni, kemudian dah masuk proses pemulihan, kemudian setelah berusaha terlibat lagi, jatuh lagi sekali dalam ketagihan, dah cuba baiki, usaha baiki, kemudian jatuh lagi. Apakah Allah Subhanahu wa taala menerima taubat saya? Kita hendaklah tahu bahawasanya Allah itu pengampun dan penyayang. Ia Tawwab, Maha menerima taubat.
selagi mana kita jujur dan ikhlas dengan taubat kita, selagi mana nyawa tidak tercabut daripada jasad kita, Allah Subhanahu wa taala menerima berapa kali pun taubat. Yang penting setiap kali taubat itu jujur, bukan hanya untuk mempersendakan, atau bukan hanya kerana kesempatan tidak ada, atau bukan hanya kerana orang lain marah dan tekanan dan seumpamanya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Allah Subhanahu wa taala, Nabi menceritakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengampunkan hambanya. Seorang hamba, inna abda adzamba dzamban, seorang hamba buat dosa. Kemudian dia berkata, ya Rabb, dalam riwayat, Rabbi aznabtu dzamban faghfirli, wahai Tuhanku, aku telah melakukan dosa, ampunilah aku. Allah menyatakan, alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzam wa ya'khudhu bidzam. Hamba-Ku itu tahu bahawasanya baginya Tuhan yang mengampunkan dosa dan mengambil tindakan kepada dosa. Kemudian Nabi kata, cerita dia setelah berapa tempoh dia buat lagi dosa tu, bukan kerana dia nak buat dosa, dia taubatnya itu jujur, tapi oleh kerana kecuaian dan kemudian keadaan tertentu, sekali lagi dia terlibat dalam dosa. Sekali lagi dia menyatakan, wahai Tuhanku, aku telah melakukan dosa, ampunkanlah aku. Allah sekali lagi menyatakan, alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzam wa ya'khudhu bidzam. Hamba-Ku itu tahu bahawasanya baginya Tuhan yang mengambil tindakan di atas dosa, dia yang mengampuni dosa dan mengambil tindakan atas dosa. Dan ia berulang, tapi Allah Subhanahu wa taala tetap mengampuni hamba-hambanya. Pesan saya, seberapa banyak pun kita telah melakukan kesilapan, teruskan bertaubat, teruskan azam. Taubat bermaksud azam untuk tak mau buat dah, memohon keampunan pada Allah dan azam untuk tidak melakukan lagi dosa itu. Kalaulah kata setelah kita benar-benar azam, di atas satu kecuaian tertentu telah berlaku juga dosa, kita jangan mendengar bisikan syaitan yang menyatakan pada kita, kau tak boleh minta ampun tak, kerana kau dah berapa kali melakukan dosa. Tetap terus memohon keampunan pada Allah, dan mudah-mudahan dengan memohon keampunan dan kekuatan, sebagai Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan di atas taubat. Sebab itu saya ingin mencadangkan kepada saudara-saudara kita yang terlibat dengan dadah ini, ia satu bebanan, saya tahu, melazimi la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya, tidak ada daya dan upaya dan kekuatan melainkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ulangi zikir ini, ulangi zikir ini, ulangi zikir ini beratus kali, beribu kali, dengan perasaan memohon pertolongan Allah untuk mengatasi perasaan kita dan keinginan dan jasad kita yang telah dimamah dan ataupun diracuni oleh ketagihan itu. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua insya-Allah dan diberikan kekuatan untuk kita semua sentiasa kembali kepadanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.